Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Farruh Maula Uthman anna Umar radhiyallahu anhu wa huwa yawma idzin amirul mu'minin kharaja ila al-masjid fara'a طعاما منثورا فقال عمر ما هذا الطعام فقالوا طعام جلب إلينا قال عمر بارك الله فيه وفي من جلبه قيل يا أمير المؤمنين فإنه قد احتكر قال عمر ومن احتكره قالوا فروخ مولى عثمان وفلان مولى عمر فأرسل إليهما فدعاهما فقال عمر ما حملكما على احتكار طعام المسلمين قال يا أمير المؤمنين نشتري بأموالنا ونتبع نشتري بأموالنا ونبيع فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالأفال ضربه الله بالإفلاس أو بجذام فقال فروخ عند ذلك يا أمير المؤمنين أعاهد الله وأعاهدك أن لا أعود في طعام أبدا وأما مولى عمر فقال إنما نشتري بأموالنا ونبيع قال أبو يحيى فلقد رأيت مولى عمر مجذوما atau kama qala, hadis riwayat Imam Ahmad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada Farruh Maula Uthman, daripada satu orang yang nama dia Farruh, dia adalah bekas hamba kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Dia bila dia sebut Maula, Maula ni maknanya dia dulu hamba, kemudiannya dimerdekakan. Bila dia hamba yang dimerdekakan, dia dipanggil Maula. Daripada Farruh, satu orang yang bernama Farruh, dia adalah hamba kepada Sayyidina Uthman dulu, kemudiannya dimerdekakan oleh Sayyidina Uthman. Kata dia, anna Umar radhiyallahu anhu wa huwa yawma idzin amirul mu'minin kharaja ila al-masjid fara'a ta'aman mansura. Dia kata satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang pada ketika itu dia adalah khalifah yang memerintah. Maksudnya benda ni jadi zaman Nabi dah wafat dah. Sayyidina Abu Bakar pun dah tak ada dah. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab jadi khalifah. Satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab keluar daripada rumah pergi ke masjid. Bila dia sampai dekat dengan masjid, fara'a ta'aman mansura, dia nampak ada satu lungguk makanan.
nampak ada satu timbunan makanan. Faqala Umar, ma hadha at-ta'am? Sayyidina Umar bila tengok ni, benda ni dia tak nak tengok. Hari ni siapa punya makanan mai lungguk banyak-banyak ni? Maka Umar Al-Khattab tanya, dia kata, ma hadha at-ta'am? Ni apa cerita ni makan ni? Makanan ni siapa punya? Pasal apa ada sini? Pasal apa duk melungguk banyak tang ni? Faqalu ta'amun juliba ilaina. Jawab orang ada ramai-ramai di masjid ni, dia kata ini makanan juliba ilaina, ada siapa tak bawa mai ke kami. Depa bawa mai, depa lungguk sementara di sini. Qala Umar, maka Sayyidina Umar respon, dia kata barakallahu fi wa fi man jalaba. Sayyidina Umar kata mudah-mudahan Allah berkati makanan yang ada di sini, warfi man jalabah, dan mudah-mudahan Allah berkati orang yang bawa mai makanan ke sini. Umar dia doa lagu tu, mudah-mudahan makanan ada ni makanan yang diberkati, dan mudah-mudahan orang hak bawa mai ni juga mendapat keberkatan Allah. Qila ya amiral mu'minin fa innahu qad ihtukira. Tapi jawab orang hak ada di masjid ni, dia berkata, wahai amiral mu'minin, kalau hari ini kata wahai Tuan Presiden, fa innahu qad ihtukira, tapi ni bukan makanan yang dia mai letak di masjid nak buat kenduri. Tapi ini makanan orang yang bawa mai ni, dia nak ihtikar makanan ni. Ihtikar ini makna apa tuan-tuan? Kalau dulu orang buat satu kempen anti sorok, ini benda dia. Ihtakara ni maksudnya dia pergi simpan benda yang merupakan keperluan harian orang. Dia pergi simpan, dia pergi buat stok, dia letak dalam satu store, dia buat storage dengan tujuan tunggu bagi barang tu tak ada dalam pasaran. Bila tak ada harga naik, bila harga naik dia lepas barang tu, dia jual mahal. Ini maksudnya ihtikar dalam bahasa Arabnya. Jawab orang ada di masjid ni, dia berkata, ya amiral mu'minin, jangan salah faham, ini bukan makanan yang dia hantar main nak buat kenduri kat kita, tapi dia nak stok makanan dia di sini dengan tujuan supaya dalam pasaran tak ada benda ni. Bila tak ada, dia jadi demand. Bila ada demand, dia jadi boleh jual mahal. Bila dia boleh jual mahal, masa tu baru dia lepas masuk dalam pasaran. Macam hadut jadi di Malaysia lah, tak lagi minyak masak, tak ada, tak lagi gula, tak ada. Ini kerana ada golongan yang duk ihtikar benda ni. Benda tu bukan tak ada. Dari segi factory, dia punya production dia bukan takat cukup, lebih macam biasa. Tapi dalam pasaran cari tak ada. Bila TV duk tunjuk kata tak ada, lagi-lagi benda tu tak ada. Pembelian panik. Bila lagi-lagi tak ada, lagi-lagi demand dia tinggi, lagi-lagi golongan yang ihtikar ini dia akan ambil untung lagi kuat. Tuan-tuan, hadis yang kita baca ni adalah hadis ekonomi. Jadi jangan kita pandang Islam ini satu agama yang nak ajak kita sembahyang, puasa, zakat, haji, baca Quran, umrah, haji. Islam ini adalah satu agama yang syumul, satu agama yang dia cover semua. Bukti dia, kita duk baca hadis ni, hadis tentang ekonomi. Tentang bagaimana Islam pesan dah, jangan sampai benda ni jadi dalam masyarakat. Kalau ada orang yang duk ambil kesempatan atas benda-benda yang dilarang oleh agama ni, tak lagi kita akan tengok apa akibat dia. Umar Al-Khattab, bila sampai di masjid, dia tengok makanan ada satu lungguk. Dia suruh tanya, ni apa cerita makanan duk lungguk di sini? Bagi tahu orang masjid ni, dia kata ada orang main letak makanan di sini. Dia doa, dia kata alhamdulillah. Dia kata mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati makanan ini. Dia tu ingat makanan orang nak buat kenduri. Dan mudah-mudahan orang yang main letak makanan dekat kita ni pun Allah berkati dia. Oh, dia kata dah. Ya amiral mu'minin, jangan salah faham. Dia bukan bawa main untuk kenduri, tapi dia main ni dia nak simpan di masjid ni. Dia nak tumpang tempat nak simpan. Tujuan dia apa dia? Tak lagi bila barang ni naik harga, masa tu dia nak jual. Bila dia bagi tahu dekat Sayyidina Umar macam ni, qala Umar, wa man ihtakara. Sayyidina Umar kata, siapa yang buat kerja ni? Siapa yang buat kerja duk kutip benda-benda ni, himpun, simpan, bagi barang tak ada, bila tak ada harga mahal baru nak jual ni, siapa buat kerja ni? Qalu Farruh Maula Uthman.
Depa habaq dekat Saidina Umar, yang buat kerja ni yang kami tahu dua orang. Seorang ni nama dia Farruh. Dia ni bekas hamba kepada Saidina Uthman bin Affan. Wa fulanun maula Umar. Dia bertahap seorang lagi bekas hamba hang dulu. Kami tak tahu nama dia, tapi kami tahu dia dulu hamba hang. Fa arsala ilaihima fada'ahuma. Saidina Umar Al-Khattab pun terus, dia kata pergi cari mai dua ekor ni, bawa mai sini. Aku nak tengok muka orang yang buat nakal dalam masyarakat kita ni. Aku nak tengok muka mereka ni. Faqala Umar, ma hamalakum ala ihtikari ta'amil muslimin. Bila mai depan Saidina Umar, dia tanya. Saidina Umar kata, apa hal dengan hampa dua orang ni yang sampai hampa pergi buat kerja ni, pergi kutip benda-benda ni semua, main himpun, bagi orang cari tak ada dalam pasaran, bila mahal baru hampa nak jual. Apa hal yang hampa pergi buat kerja ni semua? Qala, jawab dua orang ni, ya Amiral Mu'minin, nashtari bi amwalina wa nabi'. Dia mempertahankan tindakan mereka. Dia kata ni barang ni kami beli dengan duit kami, dan esok bila mahal kami jual. Salah ke? Kami bukan curi duit orang, kami bukan minta ke orang, kami guna duit kami. Nashtari bi amwalina, kami beli barang-barang ni semua dengan duit kami, duit poket kami. Wa nabi', dan kami tunggu masa yang cantik, esok kami nak jual, kami nak cari untung menyaga. Takkan salah kot. Faqala Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ihtakara 'ala al-muslimin ta'amahum darabahu Allah bil iflah atau bijuzam. Umar Al-Khattab ini yang cantik sahabat-sahabat Nabi ni. Dia tak marah buta tuli, dia tak pergi cari apa sebab atas belakang, dia tak maki hamun mereka yang buat kerja menyusahkan orang ni. Sebaliknya Sayyidina Umar Al-Khattab, dia jawab mudah aja. Dia kata macam ni cerita dia. Aku dengar Nabi SAW bersabda. Ini cantik generasi sahabat, tuan-tuan. You nak cakap apa pun, kita balik kepada Quran, kepada hadis Nabi. Jangan cakap pandai. Jangan kata betul tapi tidak ada nas. Jangan kata benda ni kami duk buat lama. Jangan cakap mai kata ni dia ayat Quran, ni dia hadis Nabi. Masya Allah, jalan. Umar Al-Khattab dalam menghadapi budak nakal dua orang dalam masyarakat dia ni, dia jawab cantik macam tu je. Dia kata, aku dengar Nabi SAW bersabda, man ihtakara 'alal muslimin ta'amahum. Barang siapa yang buat kerja ihtikar ini, pergi cari makanan, pergi cari benda keperluan orang, buat sorok dengan tujuan barang tu naik harga, lepas tu baru nak jual mahal, nak ambil untung lebih. Barang siapa yang buat kerja macam ni, Nabi kata, darabahullahu bil iflas atau bijuzam. Allah Subhanahu wa ta'ala akan pastikan orang yang buat kerja ni, kesudahan dia iflas, kesudahan dia muflis, kesudahan dia akan bankrupt. Siapa yang buat kerja ni, mata dunia, di atas dunia ni mata kasar tengok macam dia kaya, tapi tak, di sisi Allah dia bankrupt. Walaupun atas dunia dia tak bankrupt dalam faham yang kita duk faham ni, dah di sisi Allah dia bankrupt. Dia akhirat esok ni tak ada apa ke dia ni. Jahat dia buat tu memakan kebaikan pahala yang dia duk buat sebelum ni. Nabi SAW kata, siapa yang buat kerja macam ni, darabahullahu bil iflas, Allah akan timpakan kepada dia bankruptcy. Allah akan jadikan dia satu orang yang muflis. Atau bijuzam. Nabi kata, ataupun atas dunia dia ni akan dipastikan kena sakit kusta. Juzam, kusta. Kita duduk di Sungai Buloh beli pokok bunga tu, itu tempat bekas pesakit kusta. Tapi mereka ni bukan pasal ihtikar ni. Dia tuduh puak tu dulu sorok barang pun. Mereka itu tak lain. Ni cerita siapa yang pergi buat kerja ni, Nabi kata dua benda aku akan pasti kena ke dia. Yang pertama dia muflis, yang kedua dia akan kena kusta. Farruh, bekas hamba kepada Sayyidina Uthman, bila dia dengar Sayyidina Umar kata macam tu, faqala Farruh inda dhalik, ya Amiral Mu'minin, u'ahidullah wa u'ahiduk
alla a'uda fi ta'amin abadah. Dia terus respon. Bila Sayyidina Umar kata macam tu, dia takut. Dia jadi kecut perut. Dia jadi seriau bila dengar Sayyidina Umar kata macam tu. Orang ni akan jadi muflis dan orang ni akan kena penyakit kusta. Bila dengar macam tu, dia kata terus. Dia kata, ya Amiral Mu'minin. Dia kata, wahai Umar, u'ahidullah wa u'ahiduk. Aku janji di depan Allah dan aku janji depan kau. Dia kata, alla a'uda fi ta'amin abadah. Sekali-kali aku tak akan buat dah kerja sorok makanan, nak tunggu mahal nak jual ni, aku tak akan buat dah lepas ni. Wa amma maula Umar faqala, dan adapun bekas hamba Sayyidina Umar sendiri, dia kata dekat Sayyidina Umar, innama nashtari bi amwalina wa nabi'. Tapi dia kata, saya tetap dengan pendirian saya. Barang ni saya beli dengan duit ringgit, dengan duit poket saya tak kacau siapa-siapa, dan esok saya nak jual, saya nak ambil untung. Saya kok mana pun saya nak buat benda ni. Kedebel dia ni. Sayyidina Umar bekas bos dia. Dia baca hadis pula bagi kat dia. Dia challenge balik Sayyidina Umar. Dia kata, no, ini Faruq dia punya pasal. Saya dengan cara saya. Sebab barang ni saya beli dengan duit saya. Esok saya nak jual, nak apa, saya nak ambil untung, itu saya punya pasal. Saya tak peduli benda ni semua. Dia ni cakap macam tu. Qala Abu Yahya, kata Abu Yahya, salah seorang rawi hadis ini, dia kata, falaqad ra'aitu maula Umar majzuman. Terang-terang dia kata, aku tengok maula Umar yang gedebel ni, sebelum mati dia kena penyakit kusta. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Ahmad. Hadis ni saya ambil daripada Musnad Ahmad, daripada himpunan hadis-hadis sahih, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Imam yang kita kenal dengan nama Imam Hanbali. Semalam kita beritahu di Masjid Jelutong, Ahmad bin Hanbal ni siapa dia ni? Dia imam mazhab, imam yang paling junior. Abu Hanifah, Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia imam paling junior. Dia berketurunan daripada Nabi SAW. Dia ada sangkut dengan keturunan Nabi. Lahir 20 Rabiul Awal, wafat 12 Rabiul Awal, sama hari wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama tanggal dengan wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mati dia cantik. Dia mati awal-awal subuh hari Jumaat. Ketika dikebumikan, orang yang mengiringi mayat dia ke masjid dan ke perkuburan sekitar 800,000 orang. Imam Ahmad bin Hanbal, umur 14 tahun sudah hafaz Quran. Ni yang kata imam-imam mazhab ni, umur 14 tahun sudah hafaz Quran. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala adalah guru dia dalam ilmu fiqh. Tetapi Imam Syafi'i belajar daripada dia di dalam ilmu hadis. Dan tengok orang ulama besar-besar dulu, dia tak ada masalah. Imam Hanbali junior dia belajar dekat dia, dekat Imam Syafi'i. Tapi dia kenal Imam Hanbali ini kepakaran dia dalam bidang hadis. Imam Syafi'i belajar balik hadis daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Syafi'i pernah kata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata, wahai Ahmad, dia kata, kalau sekiranya kamu bagi tahu dekat aku di antara rawi yang meriwayatkan hadis ini masih hidup dan mereka berada di sekitar tempat aku duduk, di Kufah ataupun sebagainya, kalau kamu bagi tahu dekat aku akan cari mereka ini, aku akan belajar dari mereka. Itu Imam Syafi'i. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian hebatnya imam-imam dulu. Dan hadis yang kita baca ni riwayat daripada dia, daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan hadis yang kita baca tu apa dia? Yang pertama, kita kena ingat apa yang Allah kata dan apa yang Nabi kata tentu jadi. Itu kena kunci dalam hati. Apa juga yang Tuhan sebut dalam Quran tu tentu jadi. Dan apa juga yang disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis tentu jadi. Hampir mengaji sampai tinggi mana pun, hang mengaji bidang apa pun, kalau hang menolak Quran, menolak hadis, hang memang cari penyakit.
Pasal apa? Pasal apa juga yang Tuhan kata, apa juga hak Nabi kata, tentu betul punya. Hadis yang kita baca tadi menunjukkan musibah yang menimpa bekas hamba kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Apabila Umar tegur dia buat bantah. Akhirnya apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang dibaca balik oleh Sayyidina Umar, terang-terang menimpa dia. Sebelum mati dia kena penyakit kusta. Kesimpulan yang kedua, bahkan kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi SAW dia bagi juga kepada orang yang tertentu daripada hamba Allah yang terpilih dan daripada orang yang sayang Nabi SAW, diberi juga kepada mereka ini doa yang makbul. Di antaranya dalam sebuah hadis riwayat daripada Hisham bin Urwah an abihi, dia kata, anna Arwa bint Uwais idda'at ala Sa'id bin Zaid annahu akhadha shay'an min ardiha fakhasamathu ila Marwan bin Hakam faqala Sa'id ana kuntu akhudhu min ardiha shay'an بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروان وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى 7 أراضين فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا فقال سعيد اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها فقال عروة فما ماتت حتى ذهب بصرها ثم بين هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yang ni hadis cerita tentang, bukan Nabi kata, sahabat pilihan kata, doa yang keluar daripada mulut sahabat terpilih pun Allah makbul. Kena juga kepada orang yang nak buat naya mereka. Daripada Hisham bin Urwah, dia kata bapa dia Urwah ada menceritakan satu kejadian yang pernah berlaku. Satu perempuan nama dia Arwa binti Uwais. Perempuan dia ni idda'at ala Sa'id bin Zaid. Dia sudah tuduh satu sahabat Nabi yang bernama Sa'id bin Zaid. Siapa dia tuan-tuan? Sa'id bin Zaid ni siapa? Dia salah seorang daripada al-asharah al-mubashiruna bil jannah. Ada 10 orang sahabat yang Nabi sebut nama satu-satu. 10 orang ni Nabi kata mereka ni terus masuk syurga. Selain daripada 4 yang besar, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, selain daripada tu ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antaranya ialah Sa'id bin Zaid ni. Maknanya dia ni orang bagus. Dalam ramai-ramai sahabat Nabi ni, ini yang dipilih oleh Allah, suruh Nabi sebut nama mereka ni. Ini 10 orang al-asharah, 10 orang ni mubashiruna bil jannah, diberi berita baik kepada mereka. Kata mereka ni terus syurga dah, tak ada cakap banyak. Tiba-tiba mai perempuan ni nama Arwa binti Uwais ni, tiba-tiba dia pergi tuduh Sa'id bin Zaid ni sebagai satu orang yang sudah buat naya dia. Dia pergi tuduh Sa'id bin, siapa lagi tuan-tuan ni? Sa'id bin Zaid ni siapa? Dia ni adalah adik ipar kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Satu benda yang tuan-tuan pernah dengar cerita daripada zaman budak-budak dulu, cerita apa? Cerita Sayyidina Umar nak boleh ke punca masuk Islam tu apa? Dia pergi rumah adik dia. Adik dia nama apa? Fatimah Al-Khattab. Bila dia sampai di rumah Fatimah, kebetulan Fatimah dengan suami dia. Siapa suami Fatimah? Sa'id bin Zaid ni, kita duk baca ni. Tengah duk baca Quran, surah Taha. Bila Umar mai-mai tu, dia minta, dia tak mau bagi lembaran Quran tu, dia tampak adik dia Fatimah ni. Ini ceritanya. Kejadian Umar tampak adik dia ni di mana? Di rumah Sa'id bin Zaid ni, kita duk cerita ni.
Dan lepas tu bila dia pegang-pegang lembaran Quran, dia baca tu dia mula duk berasa lain macam. Dan lepas tu Umar masuk Islam. Sa'id bin Zaid ni, dia ni adik ipar kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang duk ajak dia sebelum dia boleh masuk Islam ni, yang duk ajak dia ni siapa dia? Khabbab bin Arat. Ini juga sahabat Nabi yang cerita panjang kalau cerita dia ni. Dialah yang duk pergi rumah Sa'id bin Zaid ni, duk ajak tentang Islam ni. Apa yang Nabi Muhammad ajak, dia mengajak ke mereka ni. Sebab mereka ni tak berani nak pergi direct dekat Nabi. Pasal apa? Pasal Fatimah adik Sayyidina Umar. Sayyidina Umar samsing masa tu. Suami Fatimah siapa dia? Sa'id bin Zaid. Dia adik ipar Sayyidina Umar. Dia tak berani nak tunjuk kepada orang ramai kata dia ikut Nabi Muhammad. Dia tak berani. Maka dia ambil orang yang pergi mengaji dekat Nabi Muhammad, Khabbab bin Arat. Mai di rumah dia ajak dia. Jadi Sa'id bin Zaid satu orang yang macam tu. Tiba-tiba dituduh oleh perempuan yang bernama Arwah binti Uwais ni. Apa tuduhan dia? Dia kata annahu akhadha syai'an min ardiha. Arwah tuduh Sa'id bin Zaid ni sudah mengambil tanah dia dengan cara tak betul. Dia tuduh kata Sa'id bin Zaid ni sudah guna cara tak elok dan sebagainya, sudah samun tanah dia. Fakhasamathu ila Marwan bin Al-Hakam. Maka dia pergi mengadu kepada khalifah masa itu yang bernama Marwan bin Al-Hakam. Dia khalifah kerajaan Bani Umayyah pada masa itu. Faqala Sa'id, ana kuntu akhudhu min ardiha syai'an. Apabila Sa'id bin Zaid dibawa ke muka pengadilan, dibawa ke depan khalifah, dibacakan pertuduhan kepada dia, kata hang kata ambil tanah arwah ni betul ke? Dia bila dengar benda tu, dia terus kata ana kuntu akhudhu min ardiha syai'an. Hampa tuduh aku diambil tanah dia dengan cara tak betul. Hampa tuduh aku, dia kata. Ba'da alladhi sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selepas aku ni sendiri pernah dengar dengan telinga aku Nabi pesan tentang tak boleh ambil tanah orang ni. Aku bukan dengar cerita orang. Telinga aku sendiri dengar Nabi pesan. Masa hidup Nabi pesan tanah orang kita tak boleh rap, kita tak boleh samun, kita tak boleh rampas, kita tak boleh pergi kecoh di pejabat tanah, hidup tipu dan sebagainya kerana nak ambil tanah orang. Nabi habaq, telinga aku sendiri dengar. Hari ni hampa nak tuduh kata aku gamak pergi curi, pergi rampas, pergi samun tanah orang. Dia kata. Bila dia kata macam tu, qala Marwan, khalifah bila dengar macam tu dia pun kacau. Mau tak kacau, dia nama dia pun tak duduklah senarai 10 orang hak Nabi sebut nak masuk syurga. Ini orang yang kena tuduh ini salah satu nama yang Nabi sebut nak masuk syurga terus. Tapi dia sebagai khalifah, dia kena jalan tanggungjawab, dia kena panggil, dia kena bawa ke pengadilan, dia kena buat ni semua. Pasal apa? Pasal itu peraturan. Bila ada tuduhan, dia nak lawan balik, dia kena buat mai bukti. Ad-da'wa wal bayyinah. Dalam ilmu fiqh syar'iyah dia kata macam tu, fiqh dia kata apabila ada dakwaan mesti kena ada bukti nak menepis dakwaan itu. Tapi bila mai Sa'id bin Zaid ni dia kata macam tu, dia kata hampa tuduh aku. Hampa tahu tak aku siapa? Aku sahabat Nabi. Aku dengar sendiri Nabi pesan, takkan aku nak pergi buat benda ni. Qala Marwan, khalifah bila dengar dia pun tension. Kata Khalifah Marwan, wa ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata okey. Hang dengar Nabi kata apa tentang hal ni? Qala Sa'id, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man akhadha shibran min al-ardi zulman, fuwiqahu ila 7 aradin. Aku ingat lagi Nabi kata barang siapa yang mengambil tanah orang secara tak betul, shibran, jengkai aja dia ambil. Bukan 1 relung, bukan 1 ekar, bukan 1 hektar, bukan, ambil jengkai aja tanah orang. Kita sempadan dengan dia. Dari segi persempadanan tu memang tentu tanah takat tu ke sana tanah dia. Kita ambil jengkai pokok serai kita. Barang siapa ambil tanah orang kadar shibran, sejengkai aja dia ambil, zulman, secara zalim, tak betul. Tuwiqahu ila 7 aradin. Nabi kata dia mati tu, dia masuk aja dalam kubur, tanah akan himpit dia 7 lapis. Nabi kata
Tanah dia duk berebut nak sangat, nak jadi kaya sangat atas dunia ni. Esok dia masuk kubur. 7 lapis bumi, 7 lapis tanah akan main himpit dia dalam kubur esok. Aku dengar Nabi kata macam tu. Kalau aku dengar Nabi kata macam tu, aku nak pergi buatkan benda ni. Faqala lahu Marwan. Khalifah Marwan pun bila dengar macam tu, kata dia, la as'aluka bayyinatan ba'da hadha. Dia kata, okey Said, aku tak akan minta bukti apa dah lepas ni. Cukup dengan apa yang hang bagi tahu hadis Nabi ni, aku percaya hang tak buat benda ni. Faqala Sa'id bin Zaid ni, dia pun panas juga dengan tak ada pasal orang pergi duduk karang cerita, duduk tuduh karut-karut macam-macam ni. Tu tak kata Sa'id bin Zaid, kita pun kalau tak ada pasal orang pergi duduk karang cerita kat kita, duduk pergi pelingkup nama kita, sedangkan kita tak buat benda tu, kita pun hangat. Sa'id bin Zaid ni bila dengar macam tu, okey tak apalah, Khalifah dah percaya. Khalifah pun kata tak meminta bukti dah. Kata Sa'id bin Zaid ni, Allahumma in kanat kazibah fa'ammi basaraha waqtulha fi ardiha. Depan Khalifah, depan perempuan nak pedajai dia ni, dia terus angkat tangan baca doa. Allahumma, dia kata, ya Allah ya Tuhanku, in kanat kazibah, kalau perempuan ni bohong hari ni, kalau perempuan ni saja nak bohong, nak perjahanam nama aku, nak perosak peribadi aku, nak menghancurkan nama baik aku, kalau sekiranya dia ni kazibah, kalau sekiranya dia ni bohong, fa'ammi basaraha, dia kata, ya Allah butakan mata dia. Ni karut lah, ni karut lah. Anak pergi jengkai, anak pergi cari pasal, salah orang. Dia pergi jengkai satu sahabat yang Nabi sebut kata akan masuk syurga terus. Dia ingat dia champion, dia boleh pergi jatuh satu orang yang nama besar, dia ingat dia champion, dia silap. Terus Sa'id bin Zaid ni angkat, Allahumma in kanat kazibah, ya Allah kalau perempuan ni pembohong, fa'ammi basaraha, minta supaya mata dia buta sebelum dia mati. Waqtulha fi ardiha, ya Allah aku nak dia mati di atas tanah yang dia tuduh aku ambil ni. Kata Urwah yang meriwayatkan hadis ni, fama matat hatta dhahaba basaruha, aku tengok dengan mata aku. Urwah ni kata, sebelum mati Arwah binti Uwais, perempuan yang nak berjatuh, nak perosak nama Sa'id bin Zaid ni, sebelum mati dia buta mata dia. Dengan tak ada pasal, mata buta, tak nampak. Summa baina hiya tamshi fi ardiha idh waqa'at fi hufra famatat. Dalam keadaan buta tu, duk berjalan teraba-raba di atas tanah hak dia tuduh kata Sa'id bin Zaid nak ambil cara tak betul daripada dia ni. Dalam keadaan teraba-raba jalan tu, perlus masuk satu lubang apa ke di atas tanah tu. Famatat, mati dia di dalam lubang di atas tanah yang dia buat fitnah. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ada banyaklah hadis-hadis cerita tentang benda-benda yang seumpama ni. Pengajaran paling besar kita nak kena ambil apa dia tuan-tuan? Allah bagi kat kita mulut, Allah bagi kat kita lidah, Allah bagi kat kita akal untuk fikir, Allah bagi dekat kita masa, ruang masa untuk mencari ilmu. Jangan kita guna benda-benda hak Tuhan bagi ni hidup buat dosa, hidup buat satu benda nak merosakkan nama orang yang tidak sepatutnya kita rosakkan, kerana akibat dia sangat buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 3. Muka surat 111. Muka surat 111. Bab ma jaa fi rajul ya'tisu fi salat. Itu bab yang datang pada menyebutkan satu orang lelaki yang bersin tengah sembahyang. Semalam pun baca tajuk bersin juga di Jelutong. Malam ni pun tajuk bersin. Saya sehari hari ni duk bersin. Kenapa hal tak tahu kan. Telah ubat 4 biji, dia jadi berbina biji mata, dia jadi hayai macam mana aku tak tahu. Dia kering rengkong-rengkong habis dia. Kan? Tajuk ni ke apa punya pasal tak tahu. Ketahuilah saudaraku, adakah boleh seseorang yang bersin dalam sembahyang itu kata Alhamdulillah? Kita tengah sembahyang bersin. Boleh tak boleh kita bila bersin kata Alhamdulillah? Maka dengan hadis ini dapatlah ulama mengeluarkan hukum
hadis daripada At-Tirmizi, kata dia an Rifa'ah qala sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Rifa'ah radhiyallahu anhu. Kata dia, sembahyang aku menjadi makmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi imam kami seperti biasa, seperti adatnya. Rifa'ah ni cerita, dia satu hari kami duduk sembahyang macam biasalah, Nabi jadi imam, kami makmum. Tiba-tiba fa'afastu faqultu alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Dalam pada tengah sembahyang dan menjadi makmum itu, tiba-tiba aku bersin. Rifa'ah ni kata, aku ni tiba-tiba terbersin. Maka otomatik dia berkata alhamdulillahillazi hamdan alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Tu dia punya panjang dia baca. Kan? Kalau alhamdulillah saja pun dah orang bincang panjang dah, boleh ke kata alhamdulillah? Noh, dia pergi bubuh tu dia sekali. Bersin alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Dia baca yang tu. Maka dalam pada tengah duduk sembahyang bersin, dia baca macam tu. Rupa-rupanya ucapan aku itu dengar ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jadi imam, Nabi dengar. Ada orang pergi baca doa panjang tengah duduk sembahyang. Dan sudahlah rupa-rupanya perbuatannya mengucap itu bagus. Dia tak tahu kata benda tu tak salah. Dia ni benda ni berlaku spontaneously, secara spontan jadi. Macam kita lah tuan-tuan nak pergi kedai penyembuh mata, nak pergi cek apa kita punya kelabu mata kan. Dia ada satu mesin tu, kita pergi sangkut dagu orang tu kan. Satu macam dia tembak angin pula main kat biji mata kan. Kita tutup mata. Ada kita relax, dia kata relax. Dia itu angin keluar, you tahan sikit, relax. Mana boleh tahan? Benda ni dia spontan. Tuan-tuan, kita nak katup mata bila ada benda nak masuk ni, fikir dulu lah. Mana fikir? Kita duduk naik motor kan, habuk main. Tak kena lagi mata kita tutup lah. Tuhan buat benda ni automatik. Ni automatik ni Tuhan buat ni. Automatik. Dalam sains apa dia panggil, tindakan pantulan apa dia panggil kan. Spontaneously, spontan kita nanti tutup. Hamba Allah ni pula tengah ada sembahyang, bersimul dia alhamdulillah teruslah automatik. Macam orang yang dia cakap oh putih hari-hari, dia bersim sorry dah, sorry tentu baca lah sembahyang dia. Kan? Sorry tentu baca lah. Ni cerita alhamdulillah, baca ke tak baca. Jadi dia tanya ustaz, kalau kata sorry ustaz, tanya pula sorry baca lah kan. Bila dia sebut tadi ni, dia bersin dia sebut doa panjang tadi ni, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Bila dia sebut tu, Nabi SAW dengar. Kata dia, falamma shalla Rasulullah SAW insarafa. Maka apabila sudah selesai sembahyang Nabi SAW, berpaling Nabi kerana nak tahu siapa ia bersin dan sebut doa alhamdulillah yang panjang tadi. Bila habis bagi salam, Nabi beralih tengok makmum pakat puja habis semua. Dan ditanya sekalian orang, faqala manil mutakallim fi salah. Nabi kata, siapa tadi yang bercakap dalam sembahyang tadi? Soalan tu menakutkan. Kalau Nabi beralih, Nabi tanya siapa yang baca doa bagus tadi apa? Ramailah nak angkat tangan. Tapi Nabi tak tanya macam tu. Nabi tanya manil mutakallim fi salat. Mana dia? Siapa tadi yang bercakap dalam sembahyang? Dia kata. Bila didengar oleh yang hadir akan sabda Nabi yang demikian, maka sudah diam semuanya. Takutlah. Budak-budak dalam kelas kan, duk main buat pecah tingkap sekepin. Cikgu disiplin tak main masuk, tak tanya lagi, rotan duk tarik atas lantai rumah dah. Siapa bagi pecah sekepin? Sengak semua. Kawan bagi pecah pun sengak, kawan lain pun sengak sama. Tak berani nak abang tak jadi pasal dengan kawan yang buat hal ni. Falam yatakallam ahad. Kata hadis tu, maka tak ada seorang pun yang bercakap, yang mengaku, yang bagi tahu apa-apa. Kerana hebatkan Nabi SAW. Jadi hormat kepada Nabi itu.
Tak terbit di mulut mereka nak kata apa pun. Dan takut pula mereka akan jadi hingar-bangar, sehingga diam semuanya menantikan biar orang yang mengucapkan Alhamdulillah tadi ni sendiri bercakap dan menyahut sabda Nabi itu. Masing-masing dengar, dia kata siapa apa sudah gaharu cendana bukan hadis tadi pakai. Hadis Melayu kan tu. Jadi dia kata siapa berak tengah jalan dia kena mengaku. Begitu. Kita nak tidur abang tak mau. Barangkali entahkan jadi salah pula orang yang menyahutnya dan menjadikan murka Nabi SAW. Nak pergi buat ramai, nak tolong abang ni, dia ni yang buat apa? Ni semua tak mau. Bagi kawan hak buat tu sendiri mengaku. Apabila tak ada seorang pun menyahut pertanyaan Nabi itu, dan aku, kata Rifa'ah yang berhati ni, aku pun diam juga, dia kata. Aku pun penyakit jangan cari, dia kata. Lah ni duduk diam-diam sudah. Summa qala hasaniyah, kemudian kata Nabi SAW untuk kali yang kedua, manil mutakallim fi salah, siapa yang bercakap dalam sembahyang tadi, maka tiada jua siapa pun menyahutnya. Nabi ulang lagi sekali, siapa dia bercakap tadi? Sengak juga. Falam yatakallam ahad, maka tak ada seorang pun bercakap. Summa qala hasalisa, kemudian Nabi tanya untuk kali ketiga, manil mutakallim fi salah, siapa yang bercakap dalam sembahyang tadi? Nabi tanya 3 kali. Gitu. Ni hadis tuan-tuan, dia style hadis dia macam tu. Kalau 3 kali dia repeat 3 kali. Pasal apa? Pasal style Nabi dalam mengajak sahabat pun macam tu. Nabi kalau dia main satu-satu poin penting, benda dia nak abang tu satu yang penting kepada sahabat, Nabi sebut, Nabi repeat, Nabi repeat, Nabi repeat. Kadang-kadang ada satu cerita, Nabi pernah cerita dekat sahabat, Nabi cerita dan Nabi tahu cerita ni penting, Nabi dah cerita dah, Nabi repeat lagi, kemudian dia bilang Nabi repeat lagi, bila-bila Nabi repeat lagi, sampai ada hadis yang meriwayatkan sahabat kata apa? Sahabat kata, Nabi ini apa hal dia sebut benda ni, aku dengar daripada Nabi ni bukan sekali, dia kata. Aku dengar ni bukan 2 kali, bukan 3 kali, bahkan lebih daripada 7 kali. Nabi ulang tu bukan lupa. Bukan kata Nabi ni lupa kok itu dia dah habaq dah, dia habaq lagi. No, sebab benda tu penting, maka Nabi ulang banyak kali. Bila Nabi ulang banyak kali, ingat tu lebih lagi. Kalau orang yang pernah dengar hadis tu, dia dengar lagi hadis ni, dia recall balik. Dia recall balik, dia ingat balik, oh hadis ni saya lagi cerita macam ni. Benda tu important, maka kerana tu diulang banyak kali. Maka tak ada siapa menyahutnya. Maka orang yang mengucap itu pun tiadalah lagi terdiamkan diri. Kemudian daripada 3 kali Nabi sebut, maka benar ataupun salah kerjanya pun dia serah diri lah. Rifa'ah pun fikir-fikir ni 3 kali orang tua ni ulang tanya. Tak lagi kalau aku tak jawab, tak ke dia pergi 7 kali, dia pergi 14 kali, tak kan terus sampai sambung semayang apa tak hidup, tak habis-habis tanya. Tak lagi tak ada pasal kunci kena marah dengan orang, cerita dia aku surrender lah, apa nak jadi apa aku terima. Rifa'ah sudah ingat macam tu. Maka mujur, dia kata baik bagi aku, dia kata. Sambung hadis tu apa? Faqala Rifa'ah, ana ya Rasulullah. Mengaku maka kata Rifa'ah dengan kata dia, ya Rasulullah, yang berkata-kata dalam sembahyang tadi tu saya, dia kata. Saya lah yang cerita doa panjang tadi ni, ini cerita dia saya. Qala kaifa qulta, sabda Nabi SAW, bagaimana kamu kata tadi? Nabi suruh dia ulang pula. Nabi kata apa tadi? Cuba ulang lagi sekali, bagi satu kelas dengar. Ya. Jadi kalau Islam tu ada satu cikgu, dia punya style apa? Dia abang-abang ulang kelas, bukan duduk semua budak-budak ulang sampai jadi satu ajuk di kalangan budak-budak ni. Nampak dia ulang kelas. Lihat tabiat orang kan, habit orang ni kadang-kadang ada satu orang dia ada satu habit dia ada favorite word dia, ada satu perkataan dia dah cukup mana pun dia cakap dia disebut kan. Ada kawan nakal ni duduk bilang pula apa nakal apa kali dia disebut tadi. Semua ada. Kita gelak ke orang, kita tak tahu orang gelak ke kita. Semua orang ada kan. Nabi SAW kata dekat Rifa'ah, kaifa qulta, hang kata apa tadi? Cuba ulang balik supaya aku dengar dengan terang dan jelas dan tiada syak akan suatu kemudian daripada yakin lagi. Nabi kata ulang lagi, repeat lagi sekali, aku nak dengar daripada awal sampai habis.
Kok tak betul, aku boleh perbetul. Gitu. Qala qultu alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rifa'ah kata, aku kata macam tu ya Rasulullah. Bila didengar oleh Nabi SAW ucapan yang sebaik-baik ucapan itu, maka sabda Nabi SAW, faqala Nabi SAW, wallazi nafsi biyadih, laqad ibtadara bid'un wa thalathuna malakan ayyuhum yas'adu biha. Wah, Nabi dikata begitu. Sabda Nabi SAW, demi Allah, Tuhan yang nyawa aku ada di dalam kudratnya. Nabi kata, sesungguhnya aku dapat lihat berlumba-lumba ucapan bersin yang kamu ucapkan itu. Lebih daripada 30 malaikat dia berlumba-lumba. Siapa daripada kalangan mereka yang boleh dulu bawa naik kalimah itu kepada Allah ke langit? Nabi kata macam tu. Nabi kata tadi, bila hang sebut aja tu, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan, bila hang sebut tu, Nabi kata aku nampak lebih daripada 30 malaikat berebut-rebut nak buat naik pahala bacaan hang tu, nak buat naik dipersembah kepada Allah Subhanahu wa taala, nak menyampaikan perbuatan yang baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi dikata begitu. Allah, Rifa'ah kata kalau aku tahu aku mengaku awal. Jadi kan Rifa'ah kata tak awal. Dia kata kata Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Anas dan Wa'il bin Hajar dan Amir bin Rabi'ah, dan bermula hadis Rifa'ah itu hadis yang hasan. Dia kata hasan ni maksudnya kategori kedua selepas sahih, boleh digunakan untuk buat amal. Begitu. Masalah bersin dalam semayang apa hukumnya? Kata Imam At-Tirmizi, dan seolah-olahnya hadis itu bahawasanya ia memberitahu bahawa sembahyang Nabi itu ialah sembahyang sunat. Itu pendapat ulama. Kerana bahawasanya ketiadaan seorang daripada tabi'in yang berkata mereka itu, apabila bersin seseorang di dalam sembahyang fardu, hanya sahaja ucap alhamdulillah sahaja dalam dirinya. Ini pendapat ulama. Kes tadi ni jadi dalam sembahyang sunat. Sembahyang sunat dia longgar sikit. Longgar dari segi apa tuan-tuan? Macam kita sembahyang fardu, saja-saja nak berhenti sembahyang fardu haram. Saja-saja nak berhenti sembahyang fardu haram. Kita tengah duduk sembahyang zuhur, tahu orang main, tekan loceng, tekan bel, rumah kita ting tong je, kita baru satu rakaat, kita berhenti, turun pergi jumpa dia. Haram. Sembahyang fardu tak boleh kita berhenti kecuali kalau batal. Adapun sembahyang sunat boleh. Kita baru sembahyang satu rakaat, bunyi bel bunyi, kita boleh berhenti turun, tak salah. Tentu ingat tak hadis cerita tentang Juraij, satu orang yang nak beribadat sungguh-sungguh kepada Allah ni, sampai bawa diri tinggal orang ramai, pergi duduk dalam satu hutan, buat pondok nak ibadat je. Mak dia mai panggil dia, ya Juraij, ya Juraij. Dia duduk semayang sunat, dia dengar seorang mak dia panggil, dia duduk ingat aku duduk semayang. Semayang ni sembah Allah. Allah dengan mak aku, Allah besar lagi. Dia semayang pergi habis. Dia dah habis keluar mai tengok orang tua ni balik dah lah. Tak jadi pula mak mai ya Juraij, ya Juraij. Dia duduk semayang sunat lagi, dia buat macam tu juga. Sampai mak dia jadi hot, jadi panas, mak dia pun cakap tak elok. Mak dia kata, ya Allah, dia kata anak aku ni alim sungguh lah, warak sungguh, sampai ke aku dia buat macam ni. Mak dia kata, minta bagi satu fitnah dekat dia sebelum dia mati. Ni sebab Nabi pesan kita jadi mak, jadi pak ni, mulut tu jangan capui sangat dengan anak-anak terutamanya. Jangan capui sangat. Mak Juraij ni sudah dikata macam tu. Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan. Apa jadi dekat Juraij? Tiba-tiba dia terfitnah dalam kampung ni. Ini hadis tuan-tuan ni. Hadis bukan cerita 1001 malam. Ini hadis. Dia sudah terfitnah. Satu perempuan jalan dalam kampung tu, diupah oleh orang yang tak berkenan ke Juraij ni. Diupah. Dia apa kata dia, pimai-pimai hang ni satu perempuan jalan. Lah ni macam ni, kami bayar duit dekat hang. Hang mengandung, hang tuduh, hang buat cerita kat dalam masyarakat ni kata hang mengandung anak Juraij. Oh, dia kata cantik ini pun satu bagus duit.
Bila perut besar, dia pergi di rumah Juraij. Dia kata, Juraij ni mai tengok ni anak hang ni, kata. Kalau kabut, Tok Syekh ni. Perempuan, orang lelaki-lelaki ni paling senang nak pergi Jahannam, cerita perempuan. Betul tak betul itu perkara yang ke 1300. Betul tak betul itu perkara yang ke 1300 tak penting. Yang pentingnya cerita ni keluar dandan. Masyarakat ni dengan cerita ni cukup responnya. Dandan bunyi di mulut kau hak dengar ni, tak sangka ni tengok dengan janggut lebat. Betul tak betul tak tahu lagi, tapi respon dah main macam tu lah. Senjata paling ampuh nak pergi ke Jahannam orang lelaki-lelaki ni perempuan. Semalam hadis kita baca mukadimah di Masjid Jelutong semalam kan. Sayyidina Umar kata apa? Nabi pesan. Dia antara benda yang Nabi pesan apa dia? Nabi kata la yakhluwan. Janganlah bersunyi-sunyian satu laki-laki dengan satu perempuan. Pasal apa? Pasal yang ketiganya syaitan. Nabi kata. Naik di pasal. Itu semua naik di pasal. Tak buat pun orang boleh cerita, orang boleh percaya, tambah buat. Juraij ni suka kenapa? Pasal apa? Punca sembahyang sunat, mak mai panggil tak berhenti. Itu nak abang kata kalau sembahyang sunat, kalau sekiranya apa-apa hal boleh berhenti. Tapi sembahyang fardu tak boleh. Begitu. Baik, sambung hadis tu dia kata apabila bersin seseorang dalam sembahyang fardu, maka hanya ucap alhamdulillah saja. Kalau tengah sembahyang fardu bersin, pasal panjang macam tadi. Alhamdulillah saja. Mengucapkan alhamdulillah ketika bersin tengah sembahyang fardu itu sunnah. Pasal apa? Pasal di-endorse oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tiada meluaskan mereka itu hukumnya lebih daripada yang demikian itu. Ulama-ulama kebanyakan kata ini dalam kes sembahyang fardu alhamdulillah saja, jangan lebih pada tu. Kawah duduk sebelah dengar yarhamkallah pun tak sah doa. Pasal apa? Pasal tidak sabit daripada hadis ucapan itu. Tak sah. Bahkan Imam Nawawi dia kata haram kalau orang sebelah dengar kawan yang bersin ni kata alhamdulillah, dia kata yarhamkallah, batal sembahyang dia, kata Imam Nawawi. Begitu. Maka kata Nawawi di dalam syarah Muslim, di dalam bab tahrimul kalam fi salah, kata dia adapun orang yang bersin dalam sembahyang, maka sunat baginya sebut alhamdulillah dengan tiada nyaring. Sebut tu agak-agak dia dengar aja. Dan inilah mazhab kita Syafi'i. Dan dengan dialah berkata Imam Malik rahimahullahu ta'ala dan lain daripada mereka itu. Dan diriwayatkan daripada Ibni Umar dan An-Nakhai dan Ahmad radhiyallahu anhum bahawasanya dinyaringkan dia. Ada pendapat yang kata kita bila bersin dalam sembahyang fardu kita kata alhamdulillah tu kata derah tak apa. Tak salah. Dan di antara yang mendokong pendapat ini ialah Imam Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi takat alhamdulillah saja, jangan lebih pada tu. Kata Imam Nawawi, yang pertama tadi itu lebih azhar. Maksudnya sebut pelan itu lebih baik. Dia ada hadis tentang nanti bila-bila kita baca di masjid mana-mana cerita tentang Nabi SAW sembahyang, dia baca deras sangat. Dia baca Quran tu deras sangat. Yang apabila Nabi baca deras sangat tu, dengar kependengaran musyrikin, kafir musyrikin Makkah. Bila dengar, dia pergi maki ayat Quran, dia pergi maki Nabi, dia pergi maki habis dengan Tuhan yang menurunkan Quran tu. Allah turun satu ayat dekat Nabi, kata dekat Nabi jangan deras sangat dan janganlah pelan sangat sampai orang tak dengar. Ambil in between di antara dua ini. Ini kes hadis ni dia boleh apply dalam keadaan kita semasa hari ni. Kan ada setengah masjid, setengah surau ni kadang cerdik korang. Itu aja, bukan kata bodoh, dia cerdik korang. Dia pergi pederah ni lah, ya Allahu Akbar. Kan tepi masjid ni ada anak kecil nak tidur, terkejut dengar jaga payah orang-orang. Tepi masjid, tepi surau ada orang bukan Islam yang bila dia dengar dia jadi terbakar, dia jadi panas, dia jadi marah, dia jadi meluat kat Islam. Ini hadis ni lah cerita dia. Nabi pesan awal dah, Nabi kita jangan buat benda bagi image kita rosak. Bijak kena ada dalam Islam ni. Kadang-kadang kita ni nak menunjuk, lagi orang tegur lagi nak tunjuk, lagi orang marah lagi. Dengan tak ada pasal-pasal ambil CD Quran pasang buka barah-barah. Kalau kita duduk di satu kawasan yang kondusif, satu kawasan yang orang Islam semua, dan kita tahu semua orang pun suka dengan benda tu, tak apa.
Macam duduk di Mekah, di Madinah apa semua kan. Tu pun Mekah, Madinah mana ada duduk. Dia kira semayang aja. Masa semayang tu aja, dengar bacaan semayang tu aja habis-habis. Dia tak mau nak rayuh rendah-rendah pertama. Pasal apa? Pasal kadang-kadang orang boleh jadi sakit hati dengan kerana kita terlebih. Orang jadi sakit hati. Islam ni dia main penampilan dia begitu. Dia tak mau bagi orang sakit hati. Tapi kita kena pertahankan Islam. Kalau azan kena, tak boleh sampai tutup, tak mau bagi bunyi, tak mau bagi dengar, tak boleh. Azan kena bagi dengar, tapi azan saja, jangan lebih pada tu. Nah, itu ada hadisnya bila-bila kita baca. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian bab dia kata fi naskhi al-kalam fi salah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis membatalkan bercakap yang asalnya harus dalam sembahyang. Awal-awal dulu dalam sembahyang boleh cakap. Kemudiannya turun satu perintah membatalkan kebenaran bercakap waktu tengah sembahyang ni. Ketahuilah saudaraku, sudah tetap hukum berkata-kata dengan sengaja dalam sembahyang itu membatalkan sembahyang. Itu hari ini hukum itu sudah putus. Tengah sembahyang bercakap, walaupun cakap tu satu keperluan, cakap batal. Itu mazhab Syafi'i. Ada mazhab lain dia bagi kelonggaran kalau sekiranya kes-kes emergency. Contoh kita tengah duduk sembahyang, kita tengok masuk mai satu tedung ulang tedung senduk apa masuk mai nak patuk tu imam kita pula tu. Dah lah dia tu imam, patuk dia kacau, semua pakai tak main masjid, tak main surau lah, takut jadi imam kan. Masuk mai ulang ni kata tengok duk ada lagu ni, duk ada tepi tu imam. Jadi kita duduk belakang ni, ulang tu imam kata begitu. Bercakap tu kerana apa? Kerana satu keperluan, emergency. Yang dia rasa kalau dia tak inform, kalau dia tak acknowledge tu imam, tak beritahu kat tu imam boleh kena patuk. Dia tengok ni nak kata apa mana ni? Nak kata subhanallah, dia kata saya ikut dia lupa rakaat ke apa dia. Lah tak mau bagi dia confuse. Kira ulang senduk dia kata. Baik, apa hukum kata lagu tu? Asal lagi dia akan beritahu apa hukum dia. Kita baca dulu. Dan adalah berkata-kata itu diharuskan pada mula-mulanya. Awal dulu dia kata dalam sembahyang boleh cakap sebelum turun perintah memansuhkan kebenaran bercakap ni. Iaitu pada zaman awal Islam, pada zaman Nabi SAW. Kemudian baru turun hukum daripada langit membatalkan hukum harus bercakap di dalam sembahyang itu. Hadisnya adalah An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala kunna natakallam khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zaid bin Arqam. Kata dia, kami pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami boleh bercakap-cakap sekiranya ada hajat kami di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi jadi imam dan kami menjadi makmumnya di dalam sembahyang. Tiadalah apa-apa teguhnya pada masa itu. Zaid bin Arqam, dia ni sahabat Nabi. Kita ingat kuliah kita lepas kan, kita baca hadis tentang Zaid bin Arqam. Tabi'in mai jumpa dia, kata hang untunglah Zaid, pasal apa hang pernah jumpa Nabi, hang pernah semayang belakang Nabi kan. Kita baru baca hadis ini Zaid bin Arqam ni. Dia kata dulu masa awal-awal Islam dulu kami tengah semayang boleh cakap dengan orang sebelah, tak dilarang pada masa tu. Dia kata yukallimu rajul minna sahibahu ila janbih. Bercakap satu orang daripada kami akan kawannya yang di sebelah tepinya, seperti mana memberi salam misalnya, dan seorang lagi jawab. Demikianlah kami pada zaman itu. Dia kata. Kan dia ada semayang, kawan tu baru main buang kasut lepas semua masuk kan, Assalamualaikum. Butuh punya boleh duk buat dulu lah. Allah buat lagu tu makan tigung, bagi tigung ni kan. Zaman tu boleh. Dan naik tu sebelah tu, Assalamualaikum, bunyi tu. Dia ni pun juga, Waalaikumsalam. Aku tu dulu boleh, dia kata. Artinya dah hendaklah berdiri sekalian. Mana tadi? Dan seorang yang menjawabnya. Demikianlah berlaku pada zaman itu. Dia kata hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin. Sehinggalah turun firman Allah wa qumu lillahi qanitin. Maksudnya dah hendaklah berdiri sekalian kamu kerana Allah. Di dalam sembahyang itu hal keadaannya diam daripada berkata-kata. Hingga turun ayat tu. Bila turun ayat tu, Nabi baca ayat tu, Nabi terus. Lepas ni tak boleh dah duduk Assalamualaikum, Waalaikumsalam tengah sembahyang, tak boleh dah. Nabi kata
Kerana ayat sudah turun melarang kita bercakap tengah semayang. Nak heran apa tuan-tuan? Zaman tu bukan kata tengah semayang bagi salam jawab salam. Boleh. Zaman tu arak boleh lagi. Kita baca cerita tentang pengharaman arak. Dia turun berperingkat-peringkat. Mula-mula boleh minum. Lepas tu turun mai ayat. Allah beritahu wala taqrabus salah wa antum sukara. Kalau mabuk tak usah duduk semayang. Mana boleh minum dah? Boleh, tapi pastikan jauh daripada waktu semayang. Boleh minum lagi. Turun mai lagi, turun mai sampai dah tu innamal khamru wal maisir wa bagi tahu kata arak apa semua ni haram sepenuhnya. Tak boleh dah minum sama sekali. Itu peringkat penurunan hukum daripada Quran ini. Quran daripada Allah ini. Dia kata bitadrij ataupun bitadarruj. Turun secara step by step, berperingkat-peringkat. Macam kita hari ini, kita pi berdakwah, ajak puak-puak orang asli masuk Islam. Depa daripada celek mata reti kenai dunia sampailah hari kita masuk pi duk ajak dia masuk Islam tu, dia makan babi hutan, dia makan kera, dia apa. Kita pi pegang tangan dia suruh masuk Islam tu, abang ni hang tak boleh makan dia, susah dia. Oh, dia kata macam ni payah dia dah, macam ni tak dia untuk pelan-pelan lah. Setengah pendapat kata dalam menghadapi golongan yang macam ni bolehlah kita pelan-pelan lepas bagi tahu kat dia. Kawan saya sama mengaji di universiti dulu, budak Sabah. Depa ni dulu Yayasan Sabah. Kutik depa ni, kutik daripada kampung-kampung ni, depa kebanyakan Kristian lah. Kutik depa apa semua bawa mai di yayasan bagi mengaji sekolah agama di Sabah apa semua. Lepas kemudian hantar mai ke Semenanjung. Ada yang masuk polis Islam, hak mana cerdik ni, hak mana yang ni, kemudian mai masuk universiti dan sebagainya. Depa ni keluarga masih macam kehidupan biasa depa lah. So depa ni bila cuti panjang, Yayasan Sabah dia ambil awak balik. Bila awak balik depa ni balik ke keluarga depa balik. Satu sahabat ni nama Moroson, apa kan nama dia pun. Momingkak apa kan nama? Moroson Momingkak ke apa nama? Lebih kurang pamungkas juga nama pun. Susah nak sebut ni kan. Sahabat ni dia kata macam saya susah lah. Dia kata kalau balik dia kata duduk balik dengan keluarga yang tidak Islam ni, makan minum apa semua makan sama lah dengan mereka. Dia kata periuk belanga aduk masak makan periuk belanga tu juga lah dia makan. Dia kata dia kata habis family babi pun dia kata mereka makan lah. Habis tu lah kata kita naik dengar berserabut kan. Ada tadi nak buat macam mana? Ada tadi mahu tu. Kacau kan? Kita dengar kacau macam mana ni? Kan? Kita ni rasa kacau. Tapi kita hak rasa kacau ni juga bila pergi hotel 5 bintang. Kan? Itu keluar dalam portal JAKIM tu keluar. Berapa biji hotel 5 bintang yang apply lesen halal daripada JAKIM lah. Kan? Kita ustaz-ustaz guru-guru agama hak cengeng marah haram syubhat marah ni pergi kursus di hotel 5 bintang makan apa tu lah. Tak cengeng pula dah, boleh makan pula. Tambah pula lagi. Kan? Betul-betul lagu tu lah cerita ni. Kan? Clear ke tu? Dapat hotel 5 bintang tu clear kan? Tanya lah ada sahabat kita ada pula ni. Dia ikut kuliah kita ni, bekas chef hotel 5 bintang. Setidak-tidaknya dia kata ustaz, setidak-tidaknya dia kata kebanyakan lah dia kata masak liquor mesti buah. Liquor, arak mesti buah. Memang kena buah dia tak ada pun 1-2 cancah dia lepas masuk. Dia tak kira dia masak apa pun, dia buah 1-2 cancah. Macam mana tak cerita saya duk kerja ni memang apa lah Bonti diminta kerja jadi chef di Hotel Seri Malaysia. Dia kata tak ada lah yang ni. Dia kata di Seri Malaysia ni alhamdulillah lah buat kerja pun gaji kurang lah sikit ni lah. Gaji kurang sikit. Kita nak gagah tunggu gaji lebih tu tak boleh. Dia ada chief kepada chef ni pula akan make sure benda ni boleh ada gaji tak buat. Susah. Nah ini benda hadis ni bila kita baca ni dia berkaitan dengan benda-benda ni semua. Jangan duk baca pasal waqumu lillahi qanitin saja, tapi lanjutan daripada tu perbahasan dia boleh lebih daripada tu lagi. Dia menyangkut tentang hal-hal ni sehingga turunlah firman Allah waqumu lillahi qanitin. Maksudnya hendaklah kamu berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diam, tak boleh bercakap dengan perkataan yang tidak dibenarkan di dalam sembahyang.
Maka sudah turunlah ayat itu. Nabi SAW fa umirna bisukut wa nuhina 'anil kalam. Maka disuruh kami diam. Nabi pun dah turun ayat tu, Nabi panggil depa, Nabi kata okey. Start from now on, daripada lah ni dan ke depan, semayang tak boleh cakap lagi dah. Dan ditegahkan kami daripada bercakap dan berkata kalam lain daripada yang disuruh di dalam sembahyang. Start daripada tu, benda yang tak menyangkut tentang hal sembahyang tak boleh ucap, tak boleh sebut. Nanti tajuk akan datang, kita akan baca perbahasan tentang, ingat jilid ni kot, kita akan baca perbahasan tentang khutbah Jumaat. Kan tuan-tuan, setengah masjid Bilal sebelum dia selawat innallaha wa malaikatahu yusalluna, dia akan baca satu hadis dulu. Setengah masjid lah, tak semua masjid. Dia berdiri, dia pegang tongkat tu, tongkat semambu padu besar tu. Dia kata iza qulta li sahibika ansit yaumul jumu'atil imamu yakhutub faqad laghaw. Dia kata, apabila kamu kata dekat kawan kamu ansit, diam, diam, wal imamu yakhutub, sedangkan imam sedang berkhutbah. Imam duduk khutbah, kita duduk sebelah kawan duduk sembang ni, kita nak suruh dia diam. Bagus tak bagus kita nak buat tu? Bagus. Pasti dia duduk sembang, kita kata amsik, diam, tunjuk no khatib duduk khutbah. Nabi kata faqad laghaw, maka sia-sialah jemaat kawan hak tegur ni. Kawan hak duk menyembang daripada tadi tu macam mana? Dia orang peluh daripada awal dah. Daripada awal tak kira dah dia tu. Dan ni hak nak tegur ni, hak nak niat baik ni, nak tegur orang duk sembang ni. Nabi kata faqad laghaw, maka laghalah, sia-sialah jemaat dia hak tegur ni. Lanjutan daripada hadis tu, perbincangan tentang bercakap masa khutbah ni boleh ke tak boleh? Itu dia panggil implikasi hukum. Bila kita baca satu ayat Quran, kita baca satu hadis Nabi, hukum yang timbul itu, apa implikasi dia? So, adakah bercakap tak boleh masa khutbah? Itu persoalan dia. Baik, kalau kata bercakap tak boleh, bila khutbah kedua, khatib baca doa, kita boleh tak doa amin, amin, doa yang dibaca oleh khatib itu? Baik, jawapan kepada soalan itu, boleh ke tak boleh, dia kena ada nas. Sama macam kita baca kuliah kita yang lepas. Bila imam baca doa qunut, boleh tak boleh kita amin? Boleh. Pasal apa boleh? Pasal ada hadis yang mengatakan Nabi baca qunut nazilah, makmum aminkan doa Nabi. Ada hadis, boleh. Baik, dalam sembahyang jemaat kita doa amin tu, ada tak hadis yang menceritakan kata sahabat-sahabat mengaminkan doa Nabi dalam khutbah yang kedua? Bila tak ada, masalah. Baik, kalau kita amin juga, adakah amin itu dianggap bercakap dalam khutbah? Dan adakah bercakap itu makruh ataupun haram? Dan adakah cakap itu menyebabkan batal jemaat kita, sia-sia jemaat kita pada hari itu? Itu dia kata implikasi hukum. Yang tu tajuk akan datang kot, kalau tak silap saya nanti jumpa. Jadi benda tu dia bukan benda kecil, benda besar, benda remeh. Bukan soal benda tu. Soalnya ialah kita nak tahu dari segi huraian ilmunya, boleh ke tak boleh dari segi agama. Baik, Imam Mazhab kata apa, Imam Syafi'i kata apa tentang benda ni? Itu tujuan kita mengaji, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan kata Imam At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Mas'ud dan Muawiyah bin Al-Hakam, dan bermula hadis Zaid bin Arqam itu ialah hadis yang hasan lagi sahih. Hadis yang kita baca tadi itu hasan dan sahih. Berkata dengan perkataan apa yang membatalkan sembahyang? Itu bawah tu perbincangan dia. Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, tuan-tuan, kitab hadis ni dia ada Sahih Bukhari, dia ada Sahih Muslim, dia macam-macam. Tiap-tiap satu kitab hadis tu dia ada syarah dia, dia ada huraian dia. Sahih Bukhari, syarah dia apa dia? Fathul Bari, syarah dia. Sahih Muslim, dia ada syarah dia. Kalau tidak kita baca hadis, baca makna, kita tak faham. Kita kena cari syarah dia, apa maksud tu hadis tu. Syarah kepada Sahih Muslim ialah Syarah Muslim yang ditulis oleh Imam Nawawi. So Imam Nawawi di dalam kitab dia Syarah Muslim ni, dia kata apa? Dia kata hadis itu menunjukkan haram sekalian kamu, haram sekalian bagi kalam anak Adam di dalam sembahyang kamu, dan ini ijma' sekalian ulama. Dalam sembahyang ni cakap apa pun tak boleh. Kalau bercakap batal sembahyang.
Itu ijma' semua ulama sepakat mengatakan batal kalau bercakap. Kan? Kalau tuan-tuan baca kitab fiqh, kitab fiqh Jawi, Fathul Mu'in, panjang-panjang ni, dia main lagi, dia pi lagi halus perbincangan dia sampai ke tahap kalau bunyi yang keluar daripada mulut kita tu boleh membawa maksud pun tak boleh, batal juga. Contoh dia kata kan, kadang-kadang kita dia jadi macam ada gelemar, macam dia kita berdahan setengah dia kata batal yang tu pun. Tapi dalam perbincangan kita besar tak ada yang tu. Tapi bila main kitab kecil dia pergi sampai situ, tu pun tak boleh. Pasal apa? Tu ada maksud dia kata. Dia boleh membawa maksud. Contohnya maksud apa? Maksud mengorak orang perempuan. Orang perempuan lalu tu membawa maksud, dia ada membawa maksud. Membawa maksud di antaranya apa? Mengorak orang. Yang tu pun dia kata batal juga. Kacau kita. Jadi kalau kita pergi lekat di Hong Kong nak buat macam mana? Dia nak bagi lepas, tak bagi bunyi suara tu. Kacau lah. Kalau sampai macam tu, kita nak pergi beralui lagi, kacau, kita tak boleh buat ibadat pula. Padan dengan hak kita besar-besar ni lah dia. Dia tak sampai menyusahkan ibadat kita. Tengah orang dia sampai puasa pun dia jadi satu beban dekat dia. Kan? Ni sampai ayat dia duduk di rengkung ni telan pun dia kata batal. Dia jadi susah lah bila main puasa ni duduk ludah tu kalau dia rengkung ni sebab nu dia pergi dengar siapa mengajar abang kata hak tu pun batal. Kan? Telan apa benda bukan duduk di luar ni, duduk tahun pun ni pun telan pun kira batal. Tu bulan puasa ni cikgu duduk mengajar dalam kelas, cikgu ni pun mengajar macam-macam, keluar pergi ludah tu, sekali budak pun bangkit keluar ludah tu boh habis sekolah tu. Islam ni dia taklah macam tu, taklah sampai susah sampai macam tu. Baik. Kemudian dia kata apa? Itu ijma' ulama, tak boleh dia kata bercakap dalam sembahyang walau apa pun cakap yang membawa maksud kepada anak Adam, tak boleh. Atas bahawasanya bercakap dalam sembahyang dengan sengaja lagi tahu haramnya membatalkan sembahyang. Apatah lagi dia memang tahu kata bercakap tu boleh membatalkan sembahyang, dia tidak bercakap juga haram dia kata. Melainkan kerana maslahah, maka padanya khilaf ulama. Kalau ada penting sangat dia kata adalah khilaf ulama. Kata Imam Syafi'i dan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad membatalkan juga akan sembahyang. Imam Syafi'i mazhab kita, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, 4 mazhab besar ni dia kata tak boleh. Word, kalau dia jadi word, satu perkataan yang membawa maksud, dia kata batal. Dan kata Al-Auza'i dan setengah daripada Ashab Malik dan satu taifah yang sedikit mengharuskannya, adalah satu minority group di kalangan ulama ni yang kata kalau benda tu penting sangat haruslah dia berkata. Ni tengkis tadi ni ulang namanya patut tu imam. Ulang dia kata lagu tu. Ulang. Nah, tu imam pun lompat tu. Kan? Tu imam lompat. Kawai dia semua ulang tu kena patut pula tu. Pasal ulang marah kata. Masalah dia kata berkata kerana hajat batalkan sembahyang. Kata Imam Nawawi haram berkata-kata di dalam sembahyang, sama ada kerana hajat ataupun bukan kerana. Imam Nawawi sama macam Imam Syafi'i, sama macam Imam Malik, sama macam Imam Ahmad bin Hanbal, sama dia tak kira. Dia kata janji bercakap ya batal. Dan sama ada ia kerana masalah sembahyang ataupun bukan kerana masalah, tak kira, cakap ya batal. Ini disepakati oleh semua ulama. Kalau main mata, batal tak main mata? Kita tengah duduk semayang, kan anak kecil nak main lintas sejadah, kita lagu duduk buat jegir ke dah. Lagu duduk buka spotlight pergi ke dah, jegir. Budak tu pun tengok, jegir ni nampak tak boleh kot, dia pun patah balik. Jegir tu baca tak? Tak baca, pasal dia bukan perkataan. Tak baca, bukan setakat jegir tak baca. Kalau kita tengah semayang, seseorang nak lintas di kawasan sujud kita, petunjuk hadis kata apa? Tahan dengan tangan. Saya dia main cerita itu. Kan? Cerita kawan tadi yang orang nak lintas dia pun tahan. Kawan tu pun salam dia. Oh ustaz apa-apa. Ini pun satu haru juga. Dia tak mengaji.
Bila dia nak lintas, dia pun tahan lah. Pasal dia duduk mengaji hadis apa, beritahu Nabi sendiri ada buat macam tu, tahan kan, blok dia bila lalu. Dia habis tengok dia, ini nak tangkap tangan bilang, ustaz, abang lama tak jumpa, ini kita duduk semayang. Kawan saya cerita, tapi saya rasa ini hadis palsu. Rasa macam palsu, kan? Begitu. Baik. Kemudian dia kata, berkata dengan terlupa. Apa hukumnya dalam semayang? Kalau terlupa pula macam mana? Dia terlupa. Dia tengah duduk semayang, dia terlupa. Kata dia semayang. Oh, kacau tuan-tuan. Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, bermula orang yang lupa, maka tiada batal sembahyang dengan sebab bercakap itu. Kalau lupa sungguh, tapi karut lah. Tengah semayang, lupa kata semayang kan. Dah lah lupa nak semayang tu dah tertubak dah. Terlupa nak semayang, tu pun dah tertubak. Dah semayang dah, lupa lagi kata duduk semayang. Oh, kacau. Dan tapi kata Imam Nawawi, dia kata apa? Kalau lupa sungguh lah, dia terlupa sungguh, jadi terbercakap dalam semayang, kan? Dia kata tak batal kalau lupa sungguh. Kan? Tengah-tengah duduk semayang tu, biasalah kadang orang semayang dia teralik, dia terlalai kan. Boom, kata bunyi accident. Allah mati ya walalah. Dia terlupa, kata dia tengah semayang kan. Dia terlupa, dia boom kata tengah, dia tak mati lah. Kau teringat bila aku semayang. Imam Nawawi kata kalau jadi macam tu dan dia orang lupa sungguh, kata dia duduk semayang, maka cakap dalam terlupa itu tidak batal. Kan? Karut lah ni, contoh karut. Dan kata, dengan syarat berkata-kata itu sedikit saja, dan ini pendapat Imam Syafi'i, dia kata. Dan pendapat itu juga dipegang oleh Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal dan jumhur ulama. Kalau terlupa sungguh, maka tidak salah. Baik. Kemudian bawah tu berkata-kata dalam semayang kerana jahil, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi, satu orang yang jahil yang berkata-kata dalam semayang dengan sengaja, sama seperti hukum orang yang lupa. Dia baru masuk Islam, dia tak erti banyak lagi lah tentang Islam ni. Dia tak erti, dia tak tahu pun kata dalam semayang tak boleh bercakap ke apa, baru kemarin masuk Islam, kan? Dia bercakap, kan? Dia duduk semayang sebelah kita, dia baru kemarin masuk Islam, dia pun tak ada nak belajar banyak. Dan Al-Fatihah apa sampai tang Ar-Rahmanir-Rahim, lupa Malik Yaumiddin apa, dia tanya Malik Yaumiddin kan lepas itu. Dia tanya kita. Dia tanya kita. Kan? Dia tanya tu batal ke tak? Tak batal, dia jahil, dia baru masuk Islam, dia jahil. Kalau kita pula bila duduk jawab pula macam mana? Kan? Ini masalah-masalah fiqh. Dia bila jumpa persoalan fiqh ni, itulah dia panggil ihtimal. Ihtimal ni maksudnya andaian dalam fiqh. Kalau berlaku macam mana nak troubleshoot problem yang timbul tu, macam mana nak troubleshoot. Yakni tidak baca sembahyang orang yang terlupa, yang apa nama, yang jahil ni tadi. Baik, masalah di bawah tu, menjawab orang bersin dalam sembahyang, apa hukumnya? Jadi kita duduk sebelah dia, dia bersin, dia kata alhamdulillah. Boleh ke tak kita kata yarhamukallah? Boleh tak boleh? Kata Imam Nawawi, bermula menjawab bersin dalam sembahyang itu setengah daripada kalam manusia yang diharamkan di dalam sembahyang, dan batal sembahyang dengan dia apabila mendatangkan seseorang dengan dia. Faham kata apa? Tak boleh. Tak boleh jawab yarhamukallah, tak boleh. Gitu. Baik, wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk bab fi shalah 'inda taubah. Lepas ni kita masuk satu bab, iaitu cerita sembahyang pada waktu bertaubat. Kan kita ada buat salah, lepas tu menyesal sangat kita dengan salah yang kita buat tu, menyesal sangat. Jadi sebelum kita nak istighfar, astagfirullahalazim, minta ampun kat Tuhan tu, dia ambil ayat semayang elok-elok dan sebagainya, main menghadap kiblat, semayang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat itu sebagai mengiringi taubat kita kepada Allah. Ada hadis yang datang menceritakan tentang adanya amalan seumpama itu pada zaman Nabi SAW. InsyaAllah kita akan baca kemudian. Lepas pada tu lagi tuan-tuan, kita akan masuk tajuk bab mata yu'maru sabi bisalah. Ini penting untuk pendidikan anak-anak. Dia kata bila betul-betul kita nak suruh anak kita semayang. Betul-betul bila kita nak suruh. Dan kita masalah bila menikah, dia dapat anak. Dia dapat anak ni dia main sekali dengan masalah. Anak ni dia main sekali dengan masalah. Malam satu sahabat habis kuliah di masjid malam ni, habis semayang sunat bang dia terus main duduk tunggu di tepi. Dia kata alhamdulillah Ustaz, dia kata hadis Ustaz baca tadi, dia kata
berkenaan sangat dengan saya. Berkenaan macam mana? Dah hadis kita baca semalam ni cerita Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni dia marah ke Nabi. Dia marah ke Nabi. Jadi satu hari dia keluar daripada rumah dia. Dia tujuan dia satu aja. Dia keluar daripada rumah tu kerana dia nak pergi halang Nabi daripada pergi masjid. Umar ni dia punya cengeng dia macam tu, garang dia macam tu. Tengok-tengok dia kata qad sabaqtu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahului aku lagi. Nabi sampai dah masjid. Dia ingat aku Nabi tak pergi lagi, nak pergi blok tengah jalan. Tengok-tengok Nabi sampai dah di masjid. Jadi Umar pergi tunggu di belakang duduk cepat pinggang. Tunggu Nabi pula baca surah Al-Haqqah. Lepas baca Fatihah baca surah Al-Haqqah. Umar ni masa dia duduk tunggu Nabi baca tu, dia ingat dalam hati dia. Dia kata Muhammad ni orang dah pesan dah, jangan duk main dengar langsung dia ni. Pasal apa? Kalau main dengar boleh terpengaruh dengan dia. Pasal apa? Pasal Muhammad ni syair. Dia ni penyair. Dia pandai main ayat, gabung jalin perkataan yang boleh memukau orang. Cuba buat kafir Quraisy ni, dia tak mau orang ikut Nabi Muhammad ni, so dia takut-takutkan orang macam tu. Dia kata hampa jangan pergi dengar dia ni. Kalau hampa pergi sekali hampa pergi ikut dia. So daripada awal jangan pergi. Umar ni dia kata, ni orang lain, aku Umar, aku tak akan terpengaruh dengan dia ni. Dia pergi. Bila dia pergi, dia tu ingat Muhammad ni penyair. Tengok-tengok kebetulan Nabi Muhammad baca ayat surah Al-Haqqah, cerita kata Quran ini bukannya syair. Dia kata aku baru teringat benda tu. Tengok macam satu jawapan pula main daripada ayat yang Nabi baca. Oh, dia kata tak boleh ni, aku tak boleh terpengaruh dengan Muhammad ni. Dia kata dia ni betul-betul magician. Dia ni ahli sihir. Dia ni pandai pukau orang, bagi orang ni tak ingat. Dia ingat aja macam tu. Nabi baca surah Al-Haqqah sampai tang ayat bagi tahu kata wa ma huwa bikahin. Quran ini bukan satu sihir. Apa aku ingat dia bagi jawapan, apa aku ingat dia bagi jawapan. Umar ni dia jadi macam tu, di luar sorang-sorang dia tu duk kena renjatan elektrik begitu. Setelah hadis tu dia kata apa? Dia kata start daripada tu menjerak Islam masuk di dalam hati dia. Dia kata hadis ni. Sahabat yang main jumpa ni, dia kata ustaz, saya tak masalah dengan anak ni. Anak besar dah, perempuan 3 orang besar, lelaki seorang besar. Nama anak ni bubuh lah, nama sahabat, nama apa sedap-sedap. Tapi dia tak mau nak jadi elok. Dia kata malam ni saya buat main ni, dia kata lelaki-lelaki ni alhamdulillah tadi saya tengok ustaz, saya tengok dia, saya tengok ustaz, dia tengok dia. Dia kata nampak ni tadi habis-habis ustaz mengajar, dia main salam saya menangis ustaz. Dia kata ni nak cerita kata ibu bapa, tuan-tuan, nak cerita kata ibu bapa. Ibu bapa ni nak sangat anak tu jadi beragama. Nak sangat. Lebih-lebih lagi bila kita ni jadi ibu bapa yang dah tua, lebih lagi. Lebih-lebih lagi bila kita jadi ibu bapa yang dah mula sakit-sakit, lebih lagi. Lebih-lebih lagi bila kita dah mati, lebih lagi. Kita nak anak kita tinggal ni awwaladin salihin yad'ulah. Kita tinggal mereka ni, mereka jadi anak salih. Tak ada pun satu doa dia minta untuk kita duduk dalam kubur. Setajuk ni dia main apa? Mata yu'maru sabi bis salah. Bila kita betul-betul nak suruh anak kita semayang ni, bila? Dia akan main satu hadis dan perbincangan tentang benda tu. Kemudian sirrajul yuhdithu ba'da tasyahud. Ni pula satu syekh jenis badan banyak angin. Tak dan nak sampai garis penamat kebocoran berlaku. Satu jenis angin satu badan ni geng. Semayang berimam dengan tu imam dah tahiyat akhir dah ni. Maknanya kalau kata ambil bahagian lari 800 meter ni, duk nampak dah tali penamat tu, duk nampak dah. Dia rebah. Kok dapat sagu hati, dapat stukin sepasang pun jadilah. Tak dapat apa lah pasal rebah, tak dan garisan penamat. Hamba Allah ni semayang dengan Tok Imam. Kan? Tok Imam pula jenis beralih ni. At-tahiyyatul mubarakatuh. Kawan kacau, perut tu kacau. Ni aku ni macam mana. Dah sampai fil alamin dia tembak dah. Dia ada satu tajuk tentang benda tu.
Yang kata Islam ni tuan-tuan. Tuan-tuan pernah teringat dah kata Islam sampai benda ni pun dia ada bincang dalam hadis. Fir rajul yuhdithu ba'da tasyahhud. Kadang sikit lagi nak fil alamin innaka hamidum majid tu imam nak assalam sana dah lepas. Kan jadi macam mana cerita sembahyang dia ni? Boleh tak boleh? Dia ni perhabis dulu. Boleh tak dalam kes yang macam tu? Boleh tak boleh? Ni pun satu lambat ya. Dia assalamualaikum warahmatullahi dia perhabis boleh tak boleh? Insya-Allah kuliah akan datang kita tengok. Boleh tak boleh? Jadi kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Al. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.